Bertemu kembali dalam siaran iaitu Niaga Awani yang kami masih bersiaran langsung di TRX City bersama saya Nina Rozban, dan tadi anda baru sahaja mendengarkan perkongsian menarik bersama Najib Aruf bersama Dato' Madilan mengenai kos sara hidup, inflasi dan apakah kesan-kesannya terhadap masyarakat dan rakyat. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita mengenai pelaburan. Jadi pelaburan ini amat penting untuk negara, untuk Malaysia, untuk pembangunan negara. Jadi apa yang kita perlu teliti, apakah cabaran yang dihadapi ketika melakukan pelaburan dan bagaimanakah sentimen pelaburan ketika ini. Sudah tentu menurut laporan yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSUF telah mengeluarkan iaitu kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia iaitu International Investment Malaysia IPP Malaysia mencatatkan aset bersih pada suku akhir kedua tahun ini sebanyak 62 bilion, itu peningkatan berbanding suku akhir tahun pertama tahun ini iaitu sekitar 47 bilion ringgit, dan itu adalah momentum peningkatan yang positif dan menunjukkan negara kita berada di fasa pemulihan dalam keadaan momentum yang stabil dan positif. Jadi kita akan teruskan perbincangan bagaimanakah cabaran yang dihadapi apabila melakukan pelaburan, dan kita akan terus bersedia membincangkan perkara-perkara ini yang sudah sedia bersama saya iaitu Kamal Mustaza, merupakan pengurus pelaburan Wahid Investment. Kamal, terima kasih kerana sudi bersama kami secara langsung dari TRX City ni. Okey, Kamal, seperti biasa yang kita lihat iaitu di mana negara kita apabila selepas negara kita dilanda COVID-19, pandemik COVID-19, banyak perkara telah berubah, termasuk kita telah menerapkan norma baharu yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan kita. Namun kita nak bincangkan juga sebagai pemain industri dalam pelaburan ini, boleh jelaskan apakah trend ataupun realiti kedudukan pelaburan di negara Malaysia ketika ini? Jadi kalau kita lihat berdasarkan trend pelaburan dari segi apa yang saya nampak post COVID, sememangnya COVID memberikan banyak impak yang negatif terhadap ekonomi ketika itu. Namun pada masa kini kita dapat lihat dengan pembukaan ekonomi itu sendiri jadi berlaku pemulihan post COVID itu. Jadi berdasarkan trend dari segi pelabur itu kita dapat lihat sejak 2 tahun kebelakangan ini berlaku peningkatan tentang kesedaran atau minat untuk melabur secara direct. Jadi ini wujudnya peningkatan penyertaan oleh para pelabur runcit itu sendiri. Jadi apa yang saya dapat lihat daripada golongan pelabur ini kebanyakannya terdiri pada golongan muda yang profesional dan lebih bersifat tech savvy, di mana mereka ini lebih open untuk meneroka pelaburan secara digital, seperti menerusi penasihat robo seperti Wahid. Selain itu mereka juga lebih terbuka untuk melabur secara pasif menerusi ETF, dan juga kalau kita lihat berdasarkan investing punya preference, mereka lebih cenderung ke arah pelaburan yang bersifat ethical, sustainable atau juga ESG. Namun kalau kita lihat juga berdasarkan sesetengah daripada pelabur itu sendiri, ada segelintir di antara mereka yang melabur berdasarkan emosi, dan ini sedikit sebanyak akan memberikan impak yang negatif kepada mereka kerana terdapat mismatch between dia orang punya investment objektif serta risiko profil mereka. Jadi when the music stops, usually mereka ini akan terpaksa menanggung risiko itu sendirilah. Okey, jadi apa yang Kamal cakap adalah trend-trend, antara trendnya adalah pelabur mahu melabur secara mampan dan sihat. Jadi apa yang Kamal teliti sepanjang ini, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh para pelabur ataupun antara cabaran yang dihadapi untuk mendapatkan pelaburan ini? Bagi saya, in terms of nak mendapatkan pelaburan, itu tidak menjadi suatu masalah kerana terdapat pelbagai avenue, pelbagai saluran untuk mereka akses terhadap pelbagai jenis pelaburan, sama ada patuh syariah ataupun konvensional ataupun sustainable itu sendiri. Namun begitu, bagi saya cabaran utama adalah untuk memastikan para pelabur itu faham dengan betul-betul apa yang dimaksudkan dengan pelaburan dan bagaimana pendekatan atau kaedah yang sesuai dengan setiap individu itu sendiri. Jadi apa yang kita nampak kadang-kadang para pelabur ini dia punya cara pelaburan tidak selaras dengan risiko profil dan situasi kewangan mereka itu sendiri. Jadi again, bila saya nak cakap bila berlaku mismatch di antara risiko profil dan juga investment objektif, jadi ianya tidak akan it will not end good lah for all these investors. Okey, kalau kita dapat tengok sekarang dengan keadaan negara di mana
kesan perang Rusia-Ukraine yang masih berjalan ketika ini, keadaan inflasi, kos sara hidup meningkat, prestasi mata wang ringgit yang semakin menurun berbanding mata-mata wang di antara negara rantau. Ya. Jadi ini membuatkan para pelabur takut untuk melabur, bimbang kerana mereka takut akan risikonya. Jadi sekaligus mendorong mereka untuk berfikir, okey, macam mana I nak buat smart investment. Jadi apakah risiko-risiko yang kita boleh ambil kira apabila melakukan pelaburan dalam keadaan ekonomi yang kegawatan ekonomi ni? Okey, jadi bila kita bercakap risiko itu sendiri, jadi yang risiko yang terbesar sememangnya apabila kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang agak mencabar. Jadi risiko di mana kemungkinan pelabur akan mengalami kerugian semasa melabur tapi untuk jangka masa pendek. Tapi bagi saya cabaran atau risiko paling besar untuk para pelabur adalah perasaan takut itu sendiri. Jadi bila kita biarkan perasaan takut ni menghantui proses pelaburan kita, jadi sedikit banyak ia akan mempengaruhi bagaimana outcome of the investment. Jadi kadang-kadang bila kita terlalu takut, walaupun market tengah down, bila kita bercakap tentang market in the long run, they tend to go up. Jadi bila market tengah mengalami penurunan, jadi mereka yang takut ni tidak mengambil peluang untuk mula melabur dan catch the market at the basically bottom fishing lah. Dan bagi saya sememangnya perasaan takut ini adalah risiko yang paling besar untuk pelabur, dan sepatutnya pelabur mempunyai disiplin untuk terus melabur biarpun macam hujan atau cerah apabila berkaitan dengan pasaran itu. Baik, ini adalah antara sentimen para pelabur. Jadi perasaan mereka. Jadi apa yang kamu lihat sebelum Covid, ketika Covid dan selepas Covid di pasca pandemik ni? Bagaimanakah sentimen mereka? Apa yang mereka harapkan? Apakah para pelabur perlukan dalam pelaburan? Okey, jadi kalau kita lihat sebelum Covid itu sendiri, bila kita lihat kepada pasaran saham tempatan, ianya kurang memberangsangkan, sebab kalau kita lihat berdasarkan indeks penanda aras FBM KLSCI, ianya mencatatkan pulangan tahunan yang negatif sejak 2014 with the exception of 2017. Jadi dari situ kita dapat nampak walaupun Covid belum berlaku lagi pun, sentimen pelabur terhadap pasaran tempatan agak kurang memberangsangkan, dan ini sedikit banyak didorong juga oleh aliran keluar dana equity asing. Jadi kalau kita lihat ketika itu terdapat pelbagai fund yang cuba untuk tap into the overseas market untuk memberikan pelabur tempatan ruang untuk mempelbagaikan atau diversify dia orang punya investment. Jadi semasa Covid itu tiba sendiri, jadi kita lihat seperti yang saya katakan, peningkatan penyertaan oleh pelabur runcit, dan ini dapat dibuktikan menerusi data daripada bursa yang menunjukkan peningkatan dari segi purata nilai harian yang didagangkan di bursa untuk tahun 2020 dan 2021. Dan apa yang mengakibatkan perkara itu berlaku adalah, saya rasa PKP itu sendiri memainkan peranan, di mana mereka terpaksa terperap duduk di rumah, jadi mereka in a way have to find a hobby other than have to work lah. Di samping itu, dengan skim pengeluaran KWSP seperti iCitra, iSina, iLestari serta pengeluaran khas dan juga moratorium bank tahun lepas, jadi ini sedikit sebanyak memberikan mereka higher disposable income, dan ini membantu mereka untuk melabur dalam pasaran itu sendiri. Dan kini bila kita bercakap post-Covid punya situasi, di mana walaupun kita masih lagi dalam fasa pemulihan, tapi bila kita berdepan dengan cabaran yang Nina cakapkan tadi, seperti kos sara hidup yang tinggi, OPR juga kian meningkat, serta geopolitical issue, jadi para pelabur kini mengambil langkah yang agak defensif dan lebih berhati-hati dalam membuat pelaburan mereka itu sendiri. Okey, kita sudah sentuh apakah realiti kedudukan pelaburan, apakah cabaran yang dihadapi apabila melakukan pelaburan. Kita juga sudah sentuh bagaimanakah sentimen para pelabur. Jadi sebagai pemain industri yang sudah berlaba berada dalam industri pelaburan ni, apakah solusi ataupun bagaimana kita boleh tangani isu-isu ini ataupun masalah-masalah ini agar kita dapat memperkukuhkan lagi portfolio pelaburan kita di peringkat syarikat maupun negara. Adakah kita patut galakkan pelaburan digital, ataupun kita patut galakkan lagi meyakinkan mereka untuk melakukan pelaburan patuh syariah? Jadi apa pendapat Kamal? Jadi ya, kalau kita lihat kepada trend sememangnya dengan kedatangan fintech
ianya memberikan ruang kepada para pelabur untuk memilih di antara, kalau tak setakat ni sebelum ni pelabur hanya tertumpu kepada the traditional way or the conventional way of melabur melalui unit amanah. Tapi sekarang dengan keberadaan fintech itu sendiri seperti penasihat robo seperti Wahid, jadi ini memberikan peluang kepada pelabur untuk melabur dengan kos yang rendah tanpa memerlukan banyak isu lah. Jadi sikit sebanyak sememangnya diharapkan pihak kerajaan dapat lebih memberikan insentif untuk terus menggalakkan kedatangan fintech ini ke negara kita. Selain itu, apabila kita bercakap tentang golongan muda profesional yang saya mention sebelum ini, mereka lebih cenderung untuk memilih pelaburan yang bersifat sama ada ethical, syariah, sustainable dan ESG. Jadi ini adalah satu trend yang bukan sahaja kita dapat lihat di Malaysia tapi malah berlaku di seluruh dunia. Kalau kita lihat GLIC di Malaysia pun kini telah mempunyai framework berkaitan dengan ESG investing, di mana SC dan bursa juga telah mempunyai diorang punya blueprint untuk the sustainable and ESG investing. Jadi it will all trickle down to the normal investors dan ini sedikit sebanyak membuatkan mereka lebih cenderung untuk berlabur secara sustainable, ethical ataupun ESG. Jadi perlu lebih ada banyak produk bagi membantu mereka membuat pilihan yang lebih bijak. Okey, bajet 2023 tidak lama lagi. Sebenarnya esok di pembentangan bajet ni. Yeah. Jadi apakah harapan you, Kamal? Apa harapan you untuk menggalakkan pelaburan dalam negara kita, iaitu direct investment ataupun indirect investment abroad? Jadi apa yang you harapkan ataupun perlu penambahbaikan untuk kita galakkan pelaburan ni lagi, dan bagaimana untuk kita kukuhkan portfolio kita bukan dari peringkat individu saja tapi syarikat, negara dan di seluruh dunia menerusi bajet 2023 ni? Apa harapannya? Baik, jadi harapan saya adalah untuk wujudnya keseimbangan di antara pelan jangka pendek bagi menangani isu-isu dan cabaran ekonomi semasa seperti higher interest rate dan juga kos sara hidup yang meningkat, di samping juga dan juga pelan jangka panjang yang lebih menjerumus kepada isu-isu dan polisi yang mampu menentukan hala tuju dan hala tuju negara buat masa yang akan datang. Jadi buat pelan jangka masa pendek, bagi saya diharapkan kerajaan dapat meningkatkan bantuan kepada B40 dan N40 dalam menangani cabaran semasa ini. Di samping itu, kalau kita lihat 2 tahun kebelakangan ini dengan pengeluaran khas KWSP itu sendiri, ini memberikan kesan negatif terhadap jaringan keselamatan sosial atau social safety net itu sendiri. Jadi perlu ada satu perangkaan bagaimana untuk memulihkan social safety net ini untuk memastikan wujudnya kecukupan simpanan persaraan untuk para pesara di masa akan datang. Tapi yang lebih penting adalah bila kita bercakap berkaitan dengan bajet adalah pelan jangka masa panjang. Jadi bila kita bercakap dengan isu pelan jangka masa panjang adalah benda yang kita lihat trend in next 5 to 10 years. Jadi isu-isu seperti food security, climate changing dan juga the transition to the renewable energy, I think that is something yang government patut mempunyai polisi yang lebih konkret, kerana bagi saya lihat trend-trend ini adalah pemangkin atau growth driver dalam memastikan pelaburan yang berkualiti terhadap syarikat tempatan dan juga negara pada amnya. Baik, ini adalah perkongsian menarik oleh Kamal Mustazah, pengurus pelaburan Wahid Investment. Jadi kalau kita dapat lihat ni, pelaburan ni amat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kita sudah pasti Malaysia sentiasa committed untuk pastikan pelaburan kita adalah pelaburan berkualiti untuk pembangunan negara. Jadi sekian saja perkongsian pada kali ini. Niaga Awal ni akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.